Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin, summa ila arwahi awliya'i salihin wal ulama wal fuqaha wal muhaddisin wa ila arwahi amwatil muslimin min ummati Muhammadin kulluhum ajma'in, khususan li ruhi abaina wa ummahatina wa li muallimina wa li masyayikhina biniyatil qabul wa husulil ma'mul biniyati qada'iji hawaiji dunya wal akhirah biniyati shifa min kulli amrad biniyatil fawz bi husnil khatimah inda mamatina ala hazihi niyyah wa kulli niyyati salihah syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallahi ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu. Amma ba'du. Terima kasih Tuan Haji Jamaluddin yang berusaha datang kuasa Pusat Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, yang bahagia datuk-datuk, barisan para pegawai, para petugas masjid, hadirin muslimin rahimakumullah sekalian. Kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari yang penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada sekalian hari, iaitu Yaumul Jumaah, hari Jumaat pada tengah hari yang penuh barakah ini. Sekali lagi saya dipertemukan dengan tuan-tuan sekalian untuk saya sampaikan beberapa isi-isi penting daripada tazkirah sebagai santapan rohani kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di antara orang-orang yang hadir awal di dalam masjid. Kita niat iktikaf bersama-sama dan moga-moga kehadiran awal kita di Masjid Al-Muttaqin ini dikira sebagai satu amalan soleh kita yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Baik, tuan-tuan muslimin rahimakumullah sekalian. Ada kalanya kita ini bukan sentiasa berada dalam keadaan yang senang. Kadang-kala manusia ini Allah datangkan beberapa bentuk ujian, musibah kepada diri kita. Ada kalanya kita ini diuji dengan kesakitan. Ada kalanya kita ini diuji dengan perkara yang kita tak gemar, kita payah, kita nak terima. Ada kalanya manusia ini tak tahan dengan bentuk ujian yang Allah kurniakan, turunkan kepada kita. Sama ada musibah itu kecil ataupun besar, tak semua boleh betah ataupun tahan dengan setiap ujian yang Allah uji kepada hamba-hambanya. Itulah sifat manusia, dan sebab itulah dalam dunia ini, kehidupan kita dalam dunia ini sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, apabila kita ini ditimpa sama ada bentuk itu berbentuk ujian ataupun musibah, ada antaranya kita kehilangan nyawa orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Ada kalanya kita ini tak dapat pun macam mana orang lain. Orang lain berkelebihan, berkecukupan, tapi kita tak sama macam dengan dia.
Namun kita kena sedar sebagai kita ini hamba Allah yang taat, percaya kepada semuanya af'al Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mungkin ada hikmah dan rahsia besar di sebalik apa yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Tengah hari ini saya akan bawa beberapa kisah sebagai iktibar dan juga pengajaran. Mudah-mudahan ia menjadi bekal kepada kita supaya bila kita balik lepas tunaikan solat Jumaat nanti, ada beberapa kisah ini tak dapat 2, 3 ni, dapat 1 pun jadilah, supaya ia menjadi peringatan iktibar kepada kita sementarahan kita mendengar tazkirah yang akan saya sampaikan ini. Ada sahabat Nabi SAW, pasangan yang sangat ideal pada zaman Nabi SAW. Dua pasangan ini dikenali sebagai Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Pasangan ini adalah pasangan yang sangat bahagia ketika bersama zaman Nabi SAW. Kedua-dua pasangan ini, keluarga ini antara orang yang menerima awal risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Di mana ketika di bumi Mekah Al-Mukarramah lagi. Tak kala ketika itu bukan semua penduduk Mekah yang mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh kekasih kita baginda Nabi SAW. Jadi para sahabat yang menerima awal risalah baginda Nabi SAW, tak sedikit ujian yang terpaksa mereka hadapi. Dicerca, diherdik, dipukul dan juga sebagainya. Sehingga ketegasan mereka untuk menjaga akidah mereka itu, menerima risalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, mereka terimanya dengan penuh sabar, redha dan penuh tabah di sisi mereka. Namun demikian, apabila dapatnya perintah hijrah daripada Allah kepada Nabi SAW, daripada kota Mekah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, mereka ini, pasangan ini juga ingin berhijrah bersama dengan baginda Nabi SAW. Namun demikian mereka terpaksa berdepan dengan orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah ketika itu. Antaranya Abu Salamah dan Ummu Salamah ini, dia menghalang Abu Salamah, iaitu suami kepada Ummu Salamah ini, untuk membawa bersama isterinya, iaitu Ummu Salamah dan anak-anaknya berhijrah bersamanya daripada Mekah ke bumi Madinah Al-Munawwarah bersama baginda Nabi SAW. Itu antara bentuk ujian, terpaksa berpisah dengan pasangan, berpisah dengan suami dan juga anak kerana dihalang oleh musyrikin Mekah ketika itu. Namun demikian takdir Allah mengatasi segala-galanya. Selepas tahun kemudian, Allah menyatukan kembali dua insan yang bahagia ini, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, untuk bersama-sama dengan baginda Nabi SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Begitulah tuan-tuan sebagai mukaddimah berkenaan dengan kisah Abu Salamah dan Ummu Salamah ini. Siapa Ummu Salamah dan siapa Abu Salamah ini yang dikatakan pada awal tadi antara golongan-golongan yang menerima awal risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ada disebutkan kisah mereka sehingga berlaku dialog antara Ummu Salamah dan juga Abu Salamah ini. Dialog antara Abu Salamah dan Ummu Salamah, antara kita ni siapalah yang Allah akan panggil dulu? Antara kita ni siapalah yang akan mati dulu? Siapa yang tinggal nanti janganlah kahwin lain, biarlah. Itu antara awal sembang mereka. Namun demikian, kata Abu Salamah, kalaulah antara kita ni yang pergi dulu, kalau kamu yang tinggal, kamu kahwinlah dengan yang lebih baik daripada aku. Sedangkan Abu Salamah itu adalah sahabat yang penuh kelebihan, penuh keistimewaan yang ada pada dirinya. Ada satu hari Ummu Salamah mendengar sabda baginda Nabi SAW. Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallah inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Allahumma ju'ni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Maksudnya,
Tidaklah seorang muslimin itu ditimpa mereka musibah lalu ia mengucapkan kata-kata yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Apabila kita ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk menyebut kalimah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berilah daku pahala atas musibah yang menimpa aku ini. Gantikanlah musibah ini dengan suatu yang lebih baik, melainkan Allah illa akhlafallahu lahu khairan minha. Allah akan gantikan musibah itu dengan suatu yang lebih baik untuknya. Tak lama selepas itu, ketika Ummu Salamah mendengar sabda Nabi SAW itu, berlaku satu peristiwa yang sangat dahsyat, iaitu perang Uhud, di mana terlibat sama dalam perang itu ialah Abu Salamah, iaitu suami kepada Ummu Salamah. Abu Salamah pulang daripada medan Uhud sambil di sisi badan Abu Salamah terlibat banyak tusukan pedang yang mengakibatkan cedera yang sangat parah kepada Abu Salamah. Selang beberapa bulan kemudian, lebih kurang 5-6 bulan kemudian, Allah telah mengambil nyawa Abu Salamah. Beliau meninggal dunia hasil daripada cedera parah yang dialami oleh Abu Salamah ketika berperang di dalam perang Uhud. Setelah mana berlakunya kejadian sedemikian, Ummu Salamah teringat dengan sabda Nabi SAW itu. Dia teringat ucapan sabda Nabi SAW itu. Macam mana nak mengucapkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Lalu Ummu Salamah terfikir, siapakah lagi yang lebih baik daripada suami aku, Abu Salamah? Dia adalah suami macam ni, macam ni, macam ni. Itu ungkapan pikiran yang ada pada seorang isteri yang sangat bahagia bersama Abu Salamah yang telah syahid hasil daripada luka yang dialaminya yang sangat parah ketika mana dalam perang Uhud. Ummu Salamah mengingati dengan segala jasa dan juga kenangan kelebihan-kelebihan yang ada bersama dengan Abu Salamah. Namun akhirnya Ummu Salamah terus mengucapkan doa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Tak lama selepas masa ia berlalu, habisnya masa iddahnya, datang baginda Nabi SAW meminang Ummi Salamah. Lalu Ummu Salamah ini tergolong di antara ummahatul mukminin, ibu kepada seluruh orang-orang mukmin, menjadi isteri baginda Nabi SAW. Coretan kisah yang saya sebutkan ini ada disebutkan dalam kitab Sahih Imam Muslim. Kisah yang saya bawakan tadi mudah-mudahan dapat menyegarkan jiwa dan juga hati kita ini tatkala kita ditimpa kepada ujian ataupun ditimpa dengan musibah dalam pelbagai bentuk mana pada yang saya sebutkan pada awal tadi. Mungkin antara kita ini kehilangan orang tersayang, kehilangan pasangan, diuji dengan kesakitan, kehilangan anak, kehilangan harta benda, kemalangan jiwa dan lain-lain. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah kurniakan yang lebih baik daripadanya sebagai ganti bentuk kehilangan yang Allah ambil sebagai pinjaman daripada kita. Musibah itu kita anggap sebagai satu perkara yang positif, yang pastinya ada hikmah dan juga kelebihan yang Allah janjikan yang akan Allah ganjarkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebab itu di sisi agama kita sangat dituntut untuk tatkala kita diuji, ditimpa dengan bala ataupun ujian ataupun musibah, kita dituntut untuk sentiasa sabar dan serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang diakui pandai cakap bolehlah, tetapi sifat sabar itu sangat mulia dan ia memang sangat pahit untuk kita telan. Namun kepahitan itulah ibarat kita anggaplah seperti mana ubat yang walaupun pahit terpaksa kita telan untuk hasilnya, untuk kita dapati kesembuhan bagi tubuh kita yang sedang mengerang kesakitan. Mudah-mudahan itu menjadi ubat penawar pada diri kita. Kita anggaplah segala pengalaman, ujian dan musibah itu akan menjadi ubat penawar kepada kita untuk menyembuhkan bagi kita yang tengah sakit.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis daripada Suhaib Ar-Rumi, baginda Nabi SAW bersabda. Ini satu keajaiban tuan-tuan dalam hadis ini. Ajaban li amril mu'min, inna amarahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara, fakana khairan lah. Sungguh mengagumkan perkara menjadi pada seorang mukmin. Sungguh hairan kepada seorang mukmin, semua perkara yang pada dirinya berlaku pada dirinya selalu baik untuknya. Sekiranya ia mendapat kesenangan, orang mukmin itu akan merasa syukur. Dia dapat benda yang dia suka, dia akan syukur, maka itu sangat baik untuknya. Jikalau ditimpa musibah, orang mukmin sifatnya apa? Responnya apa? Wa in asabathu darra sabara. Orang mukmin itu respon dia akan terus bersabar. Fakana khairan lahu. Nabi menyebut itu pun menjadi baik, kebaikan untuk dirinya. Hadis yang disebut dalam Sahih Muslim. Jadi apa yang akan kita sebutkan daripada tengah hari ini, kisah-kisah yang disebutkan, hendaklah kita berbaik sangka, jangan kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang menimpa kepada kita itu orang muslim, orang mukmin, sama ada bentuk yang kita suka, yang kita anggap sebagai tuah, ataupun bentuk itu yang kita tak gemar, kita tak suka, sama ada yang berbentuk ujian ataupun musibah. Ini hanyalah apa ni saja adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifatnya yang bersifat Ar-Rahman, ia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, yang memiliki segala sifat-sifat kamalat, kesempurnaan. Setiap apa yang Allah turunkan itu kita terima dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci pada suatu padahal sebenarnya ia baik bagi kamu, dan boleh jadi pula kamu menyukai pada suatu padahal ia sebenarnya tak baik bagimu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tak tahu. Satu lagi kisah untuk kita bersangka baik pada Allah. Ini kisah kedua tuan-tuan. Tadi saya bawa kisah pertama Ummu Salamah dan juga Abu Salamah. Kisah ini ditemui yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Ar-Ridha Anillah. Ar-Ridha Anillah. Kisah daripada seorang ulama tabi'in di Kufah yang bernama Masruq bin Ajda. Masruq bin Ajda. Dia menceritakan di sebuah kampung ada satu desa yang duduk dalam pedalaman. Ada sebuah keluarga yang dalam keluarga ini dia ada bela 3 binatang. Dia ada bela ayam, dia ada keldai, himar, dia ada satu lagi anjing. Ada tugas-tugas tertentu binatang ini dalam yang dipelihara oleh tuan rumah keluarga ini tadi. Ketiga-tiga haiwan ini dipelihara oleh keluarga ini. Mereka ni sangat sayang kepada haiwan-haiwan ini kerana ada kerja untuk tiga-tiganya. Ayam ini bangun je pagi untuk bangunkan mereka itu seawal pagi, untuk membangunkan mereka, berkokok untuk membangunkan mereka untuk beribadah, untuk solat. Kemudian keldai ini digunanya untuk angkut air bagi kepada mereka, bagi pada kegunaan mereka, ahli keluarga, dan anjing itu sebagai penjaga semasa ketiadaan mereka di dalam rumah. Suatu hari apa yang berlaku tuan-tuan? Cerita 3 tadi, ayam, keldai, donkey tadi, himar tadi dan juga anjing. Suatu hari seekor musang makan ayam yang ada peliharaan keluarga ini tadi. Jadi keluarga ni sangat terkejut, bukan takat terkejut, sangat sedih kerana ayam-ayam ini adalah peliharaan, haiwan peliharaan mereka yang mereka sangat sayang. Apa kata si ayah sebagai ketua keluarga? Tak apa, insya-Allah ini mungkin takdir baik yang Allah telah tentukan pada kita. Itu cerita 1
baru je cerita tentang ayam. Kemudian tak berapa lama kemudian tadi ayam, kemudian keldai. Datang pula seekor serigala bunuh kedai peliharaan mereka. Keldai tadi gunanya apa? Untuk angkut air, untuk bawa kegunaan seisi keluarga. Jadi, apa kata ahli keluarga itu? Sedih, terkejut, kerana itulah satu-satunya himar, keldai peliharaan mereka. Namun, ayah ni tidak berkata, tak apa, ini mungkin ada takdir yang Allah tetapkan pada kita. InsyaAllah benda ini baik untuk kita. Tengok dia pujuk ahli keluarga dia. Ini yang kedua. Selang beberapa lama kemudian, anjing mereka yang bertugas sebagai penjaga rumah mereka itu juga mati. Tapi mati secara mendadak, secara mengejut. Maka seluruh ahli keluarga itu bertambah-tambah sedih. Kehilangan serentak tiga binatang peliharaan mereka. Apa kata respon kembali ayah? Dia kata tak apa. InsyaAllah ini ada takdir baik untuk diri kita. Apa kata Masruq bin Ajda'? Hasil daripada 3 kehilangan ini tadi, pada suatu pagi, ahli keluarga ini bangun semua daripada tidurnya. Lalu mereka mendapati seluruh penduduk kampung mereka itu telah ditawan dan telah dibawa pergi oleh sekumpulan perompak pada malam tersebut. Dia bangkit tengok semua dah hilang, semua dah tak ada. Yang ada dan yang selamat hanyalah keluarga mereka ini sahaja. Sebab apa? Kerana perompak-perompak itu datang dan menawan semua penduduk di dalam desa tersebut. Yang ada kebanyakan mereka itu yang mereka datang untuk merompak rumah-rumah yang terdengar suara haiwan di dalamnya. Jadi mereka ni dah tak ada, tuan-tuan. Dah tak ada. Jadi yang perompak-perompak tu datang dan tawan hanya kepada rumah-rumah yang terdengar haiwannya sahaja. Baik, sebagai penutup masa yang ringkas ini, ada beberapa tips untuk kita mencapai musibah dan ujian ini. Pertama sekali, hendaklah kita hadapi segala bentuk ujian yang disebutkan tadi. Suka ataupun bentuk yang kita suka berbentuk tuah ataupun bentuk yang kita tak suka, hendaklah kita menanggapinya dengan sepositif mungkin. Yang kita kena percaya itu antara cara Allah untuk membersihkan, menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Itu yang pertama, tuan-tuan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. May yuridillahu bihi khairan yusibbuhu minhu. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diingin Allah kebaikan, maka Allah pasti akan mengujinya. Yang kedua, kita hendaklah bayangkan betapa besarnya ganjaran balasan Allah untuk setiap musibah yang kita hadapi ini yang diturunkan oleh Allah. Sungguhnya bentuk musibah yang ada yang Allah turunkan pada kita, besar juga ganjarannya sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmizi, baginda Nabi bersabda mafhumnya, sungguhnya besar balasan Allah sesuai dengan besarnya bala ujian yang diturunkan Allah kepada hambanya. Sesungguhnya Allah jika dia cinta suatu kaum, dia akan menimpakan ujian padanya. Siapa yang redha, maka ia akan mendapat keredaan daripada Allah. Siapa yang benci, ia akan mendapat kebencian daripadanya. Yang terakhir, yang ketiga, hendaklah kita berfikir daripada satu angle yang lain, side yang lain. Mungkin ada rahsia hikmah di sebalik apa yang kita terima, musibah ujian yang Allah turunkan pada kita. Kisah yang terakhir, 1 minit lagi. Seorang mengadu kepada seorang imam yang zuhud namanya Muhammad bin Sama'. Ia mengeluh, banyaknya hutang, banyaknya duit yang aku perlukan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Lalu Ibn Sama' bertanya kepada orang yang mengadu masalahnya tadi, berapa wang yang engkau perlukan? Dia kata, aku perlukan 10,000. Muhammad bin Sama' tanya lagi, maukah kamu ada wang 10,000 tapi dalam masa yang sama matamu hilang? Orang tadi jawab apa? Dia kata, pasti aku tak mahu. Lalu Muhammad bin Sama' bertanya lagi, maukah kamu ada 10,000 tapi lidah kamu tak boleh berkata-kata, lidah kamu bisu? Dia kata, tak mahu. Jadi maukah kamu lagi ada wang 10,000 tapi kaki dan tangan kamu itu terputus? Orang itu menjawab, aku tak mahu. Jadi tuan-tuan,
kita pandang benda itu daripada angle yang pelbagai supaya dapat menenangkan hati kita dan serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.